Okey, selamat pagi kelas. Hari ini kita akan sambung lagi perbincangan kita untuk percubaan 1 Matematik SPM semester 3. Untuk video-video yang lepas, kita sudah bincang tentang bahagian A sebanyak 20 soalan. Hari ini kita akan teruskan untuk perbincangan bagi soalan bahagian B yang terdiri daripada 5 soalan. Jumlah markah adalah 30 markah. Kita sambung untuk soalan 21. Diberi pentagon K ialah imej bagi pentagon. Untuk gabungan transformasi, kaedah yang kita buat, kita akan mula dari belakang ke depan. Kita buat Q dulu diikuti dengan P. Q ialah putaran ikut arah jam pada pusat 15. Tandakan kedudukan untuk 15. Ini adalah pusat putaran. Buat satu tanda L. Jadi tanda L, cuba kita tengok ini supaya tanda L ini dia boleh sentuh salah satu titik pada objek. 1, 2, 3. 3 petak. Menegak 1 petak. Sekarang kita perlu buat ikut arah jam. Jadi ikut arah jam artinya tanda L ini akan turun ke bawah. Kita akan buat sudut 90 darjah dia. Sekarang kita boleh buat putaran 90 darjah ikut arah jam bagi tanda L ini. Salah satu titik sudah kita kenal pasti. Ini adalah titik dia. Cuba kita tengok pentagon ini. Kalau dia pusing ikut arah jam, ini adalah arah jam. Dia pusing sebanyak 90 darjah. Kalau dia pusing sebanyak 90 darjah, bentuk dia akan jadi kepada bentuk ini. Setelah kita sudah tentukan kedudukan salah satu titik, jadi bolehlah sekarang kita bawa bentuk ini pergi ke imej dia. Jadi inilah jawapan imej. 4 markah ini kita baru habis untuk putaran. Sekarang kita perlu teruskan untuk translasi. Jadi translasi maklumat dia negatif 4 tekan atas artinya ia perlu bergerak ke arah negatif, iaitu ke arah kiri. 2 dekat sini yang tulis dekat bawah ini adalah kedudukan dia bergerak pergi ke atas. Jadi kita mula gerakkan imej yang pertama tadi kita cari. Imej yang pertama iaitu J tanda ini. Kita perlu lakukan transformasi yang seterusnya iaitu negatif 4. Jadi kita semak 1, 2, 3, 4. Jadi lepas 4 kita perlu naik ke atas 1, 2. Sudah kita kenal pasti ini adalah salah satu titik dia. Kita mau bawa imej ini ikut translasi yang kita dapat. Jadi sekarang kita bawa dia pergi ke titik yang sudah kita kenal pasti. Ini adalah imej bagi translasi dia. Imej yang terakhir jangan hanya satu tanda saja, perlu 2 kali tanda. Barulah kita tahu ini adalah imej yang telah lakukan 2 kali transformasi. Teruskan ke B. Tentukan imej bagi titik L, gabungan transformasi yang sama, iaitu lakukan P, Q. Q putaran. Kita sambungkan imej dengan pusat putaran, gerak 90 darjah arah jam. Garisan L dia melintang 2 petak ke atas 2 petak. Jadi artinya sekarang koordinat titik dia akan pergi ke sini. Ini adalah imej yang pertama, L tanda. Teruskan untuk translasi negatif 4, 2. Jadi kita gerakkan dia translasi negatif 4, 2. Negatif 4, 2. Imej akhir dia L tanda. Apakah koordinat dia? Sebab jawapan nak koordinat, bukan minta kita tanda dekat gambar rajah. Jadi koordinatnya adalah negatif 5, 9. 22. Datang dari tajuk trigonometry. Kehendak soalan adalah cos X adalah tangent Y. Maklumat penting yang ada dekat sini, 2 segitiga bersudut tepat, iaitu STR dan PRQ.
Hanya PRQ dia ada sudut theta, yaitu sudut Y darjah. Ada sudut theta, artinya juga ada sudut rujukan sepadan, yaitu sudut alfa. Salah satu sudut lagi yaitu sudut X darjah. T ialah titik tengah. Jadi artinya T ialah titik tengah. Jadi kedua-dua sisi ini sama panjang. SR adalah 3 cm. RQ adalah 6 cm. Ada sudut theta, kita perlu tentukan dia positif ke negatif untuk nilai dia. Add sugar to coffee. Untuk cos X, kita tahu X ini datang dari sudut rujukan sepadan. Artinya, dia sentiasa adalah positif sebab dia datang dari sukuan yang pertama. Sekarang pecahan dia adalah untuk K. Kita perlu carikan maklumat A dan H. A dan H dia. A tak ada masalah. Kita tahu A nilainya 3. Masalah sekarang adalah H. Tidak dapat gunakan Pythagoras theorem sebab TR kita tidak tahu nilai. Cuba kita semak segitiga yang berada bersebelahan dia. Iaitu kita tahu RQ 6 cm. PQ 10 cm. Ada dua sisi sudah diberi nilai. Bolehkah kita carikan PR? Boleh. Kita boleh carikan PR dengan gunakan Pythagoras theorem. PR bukan hypotenuse. Kita pakai tolak. 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Kita akan dapat jawapannya adalah 8. T adalah titik tengah. Jadi sekarang kita sudah tahu TR adalah 8 cm. 8 cm dipotong setengah, boleh kita carikan panjang sisi untuk TR, iaitu 4 cm. Setelah kita sudah ada maklumat TR, boleh kita gunakan Pythagoras theorem untuk carikan nilai untuk ST. ST adalah hypotenuse. Kita perlu gunakan tambah. Kita ambil 3 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2. Kita akan dapat nilainya adalah 5 cm. H sama dengan 5 cm. Sekarang boleh kita lengkapkan. Cos X sama dengan positif A per H. Jawapan akhir A 3, H 5. Sudah tidak dapat ringkaskan. Ini adalah jawapan akhir. Teruskan ke tangent Y. Tangent Y, jawapannya perlu ada tanda toa. Untuk sudut Y adalah sudut yang berada dekat sukuan yang kedua. Suga sahaja yang positif, sin sahaja yang positif, tangent adalah negatif. Kita tandakan negatif. O per A. Kita perlu rujuk sudut alfa yang berada dalam segitiga PRQ. Sekarang kita semak. Untuk segitiga PRQ ini, kedudukan O. Opposite dia adalah berukuran 8. Jadi ini adalah kedudukan O. A. Sebelah sudut alfa ini. Jadi sebelah sudut alfa ini adalah sisi bagi A. Tangent Y adalah negatif O8, A6. Masih dapat permudahkan. Kita boleh permudahkan jadi negatif 4/3. Ini adalah jawapan akhir bagi tangent Y darjah. Soalan 23. Diberi isi padu cat X liter berubah secara langsung dengan luas dindingnya D meter square. Jika 3 liter cat boleh mengecap 36 meter square dinding, ungkapkan persamaan dalam sebutan X dan D. Untuk B, hitungkan isi batu cat dalam liter yang diperlukan untuk mengecap dinding yang tinggi 9 meter dan lebar 5 meter. Mula dari pemboleh ubah X tamat dengan mana satu pemboleh ubah dia?
Okey, ini adalah pengubah dia. Ubahan dia adalah X berubah secara langsung dengan T. Tapi A dia minta kita buat persamaan. Bukannya dalam bentuk ubahan. Kita perlu tukarkan dia kepada bentuk persamaan. Perlu ada perkataan K sama dengan K, D. Ungkapan yang dia nak, dia hanya nak ada sebutan X dan D sahaja. Jangan masih ada K dekat sini. Apa yang perlu kita buat supaya kita boleh carikan nilai K? Kita akan gantikan nilai 3 ini adalah maklumat untuk X. 36 ini adalah maklumat untuk T. X 3, K kekal, D 36. Nilai K jawapannya adalah 1/12. X adalah sama dengan K adalah 1/12. Jadi 1/12. Jadi jawapannya X sama dengan 1/12 T. Ataupun X sama dengan sebab 1 kali dengan T sudah jadi D. Jadi D/12. B, dia nak kita carikan nilai isi padu cap dalam liter. Jadi artinya sekarang nilai S kita tidak tahu. Untuk mengecat dinding yang tinggi 9 meter, lebar 5 meter. Kita tahu T unitnya adalah meter square. Artinya dia nak luas. Bukannya tinggi, bukannya lebar. Macam mana kita boleh jadikan tinggi dan lebar ini kepada luas? Kita boleh gunakan kaedah darab. Panjang darab lebar iaitu 45 meter square. Maklumat yang pertama iaitu dari soalan. Kita tidak tahu nilai X, tapi luas dia kita tahu 45. Ini adalah pasangan maklumat yang dari soalan yang pertama. Pasangan maklumat yang kedua datang dari soalan. Dari soalan iaitu X sama dengan 3. Apabila T sama dengan 36. Ini adalah maklumat yang kedua. X berubah secara langsung dengan D. Apakah nilai X apabila nilai T-nya 45? Apabila nilai S-nya 3, T-nya adalah 36. Jadi kita boleh tekan kalkulator. X per 3 sama dengan 45/36. X kita tekan alpha X per 3. Untuk tanda equal kita tekan alpha equal diikuti dengan 45/36. Jadi untuk dapatkan nilai S kita tekan shift solve equal yang dekat bawah sini ya. Jadi jawapannya 3.75 liter. Soalan 24. Encik Kamal ingin memasang cuping berbentuk segi 4 tepat di bilik tidurnya. Bilangan cuping yang diperlukan J berubah secara songsan dengan panjang P meter dan lebar L meter. Encik Kamal memerlukan 120 keping cuping jika cuping berukuran panjang 0.4 meter dan lebar 0.5 meter digunakan. Dia minta kita hitungkan bilangan cuping yang diperlukan. Jika panjang dia 0.2 meter, lebar dia 0.3 meter. J berubah secara songsan dengan P meter dan lebar L meter. Jadi J adalah bilangan cuping, P adalah panjang, L adalah lebar. Sekarang kita boleh tuliskan ubahan dia. Kita tulis ubahan dia. J berubah secara songsan. Jadi secara songsan kita tulis dekat bawah dengan P dan lebar PL. Untuk soalan A, dia minta kita carikan maklumat J. Panjang 0.2 meter. Lebar 0.3 meter. Ini adalah maklumat yang pertama dari soalan. Ini nilai yang diberi 120. Dia pakai unit keping. Unit keping artinya ini adalah untuk
J, bilangan cuping. Jadi bilangan cuping kita isi adalah 120. Sambung lagi. Panjang dia 0,4 meter. Dia pakai unit meter. Jadi panjang dia dalam bentuk meter. Kita isi dekat P. 0,4. Lebar 0,5 meter. Kita isikan 0,5 meter. Hubungan dia J 1/PL. Baris yang pertama, J masih J. Jadi kita isikan. Lepas tu diikuti dengan sebelah sini 1/. Jadi sini adalah maklumat 1 per PL. PL tulis dekat bawah. Jadi P adalah 0,2. Taraf dengan L 0,3. Sambung lagi dengan maklumat yang pink color. Pink color. J isi dulu. Jadi J adalah 120. Kita isi dekat bawah sini 120. Diikuti dengan 1. 1 tulis bersebelahan dengan 120. Jadi 1 tulis dekat bersebelahan dia. Lepas tu PL tulis dekat bawah. Tapi dekat sini dia perlu tulis dekat atas. Tulis dekat arah yang berlawanan dengan 120. Jadi berlawanan dekat atas. P 0,4. L 0,5. Yang nilai 1 ini pakai hubungan taraf. Sekarang dekat kalkulator kita perlu key in J per 120 sama dengan sebelah atas 0,4 kali dengan 0,5 kali dengan 1 per 1 kali dengan 0,2 kali dengan 0,3. Kita akan dapat 400 keping. Sekarang kita akan teruskan ke soalan B. Jika luas cuping bertambah, apakah perubahan yang akan berlaku pada bilangan cuping yang diperlukan? Luas datang dari hasil darab panjang kali lebar. Mari kita tengok ubahan dia. J berubah secara songsan dengan PL. Apabila PL bertambah. Kalau PL bertambah, macam mana dengan bilangan cuping dia? Bilangan cuping dia akan terus bertambahkah ataupun berkurang? Dia adalah bukan bersebelahan. Dia adalah atas bawah. Kalau atas bawah, artinya dia perlu berlawanan. Kalau PL dia bertambah, bilangan cuping dia akan berkurangan. Misalnya sekarang kalau cikgu tukar, bilangan cuping dia akan berubah secara langsung dengan luas bilik. Luas bilik lah, bukan luas cuping. Luas bilik yang mempunyai ukuran panjang kali dengan lebar. Ini adalah keadaan dia. Jadi sekiranya sekarang cikgu tanya soalan. Apakah yang akan berlaku sekiranya luas bilik bertambah terhadap bilangan cuping yang perlu kita gunakan? Dia adalah berubah secara langsung. Dia tulis bersebelahan. Jadi bersebelahan artinya sebelah sini tambah, depan dia pun tambah. Dia lain dengan kes yang bagi soalan ini. Dia bukan tulis bersebelahan. Dia adalah tulis dekat berlawanan. Jadi J dekat atas, PL dekat bawah. Jadi sekiranya yang dekat bawah meningkat, jadi J yang di depan akan menurun. Bilangan cuping yang diperlukan akan berkurang untuk 2 markah. Soalan 25. Diberi cos bersamaan dengan negatif punca kuasa 2 bagi nombor 3/2. Data datang dari 0 darjah sehingga 180 darjah. Hitungkan sin theta dan tangent theta tanpa menggunakan kalkulator saintifik. Seterusnya, selesaikan 2 sin theta tolak dengan punca kuasa 2 bagi nombor 3
tangent theta. Soalan ini dia minta kita carikan 2 sin theta tolak dengan punca kuasa 2 bagi nombor 3 tangent theta. Maklumat penting yang diberi, dia bagikan cos theta sama dengan punca kuasa 2 bagi nombor 3 per 2. Dia ada tanda negatif. Okey, untuk soalan ini kita perlu semak. Untuk theta ini dia datang dari sukuan yang mana satu. Jadi kita perlu lukiskan sukuan dia. Sebab dia nilai dia hanya dari 0 hingga 180. Jadi hanya sukuan pertama dan kedua kita tengok. Sukuan yang kedua, cos dia adalah negatif. Kita lukiskan satu segitiga. Jadi sudut theta kita tahu dia datang dari sukuan yang kedua, iaitu dia dekat luar. Jadi dia perlu ada sudut rujukan sepadan, sudut alfa yang dekat dalam sini. Jadi segitiga bersudut tepat yang ini, kita mau hubung kaitkan dia dengan cos theta, iaitu punca kuasa 2 bagi 3 per 2. Ini adalah maklumat kah. A per H. Ini adalah sisi bagi A. Ini adalah hypotenuse. H adalah dekat sini. Kita isikan A adalah bersamaan dengan punca kuasa 2 bagi nombor 3. H adalah sama dengan 2. Ada 2 maklumat sisi, jadi boleh kita carikan nilai O dia dengan menggunakan Pythagoras theorem, iaitu sama dengan punca kuasa 2 H kuasa 2, iaitu 2 kuasa 2. Tolak dengan A kuasa 2. Jadi A adalah punca kuasa 2 bagi nombor 3. Kita nak kuasa 2 kan dia. 4 tolak 3 bersamaan dengan 1. Punca kuasa 2 bagi nilai 1 akan jadi 1. Selesaikan persamaan ini. 2 sin theta. Jadi solve, iaitu O per H. Kita perlu semak untuk sin. Sin theta. Theta ini datang dari sukuan yang kedua. Sin adalah positif. Sebab X sugar to coffee. Sugar adalah positif. Jadi artinya sin nilainya adalah positif. Tolak dengan punca kuasa 2 bagi 3. Kali dengan isikan tanda bagi tangent. Tangent kita pakai toa. O per A. Mari kita isikan maklumat. 2 kali dengan positif O per H. Cuba semak segitiga yang ada sudut alfa ini. Jadi berdasarkan segitiga yang ada sudut alfa ini, kita boleh tahu O bersamaan dengan 1, H bersamaan dengan 2. Jadi kita boleh isikan O1 per H 2. Tolak dengan punca kuasa 2 bagi nombor 3 kali dengan apakah tanda yang sesuai bagi tangent theta ini? Kita cuba rujuk. Theta ini datang dari sukuan yang kedua. Dekat sukuan yang kedua, sin sahaja yang positif, yang lain semua negatif. Jadi cos negatif, tangent pun negatif. Jadi artinya yang petak ini kita akan isi negatif, tanda negatif. O per A. O dia adalah 1. Jadi 1 per A dia. Kita semak. Maklumat A dia. A adalah punca kuasa 2 bagi nombor 3. Jadi kita isikan A dia adalah punca kuasa 2 bagi nombor 3. 2 kali dengan setengah. Boleh hapus. Jadi 1. Tolak dengan negatif kali dengan negatif akan jadi positif. Punca kuasa 2 bagi nombor 3. Punca kuasa 2 bagi nombor 3 saling hapus. Tinggal 1. Jadi kita boleh dapat jawapan akhirnya 2. Untuk hari ini sekian sahaja yang perbincangan kita untuk 5 soalan. Kalau tak ada apa-apa pertanyaan, kita boleh bersurai. Thank you class. Jumpa minggu depan. Thank you teacher. Okay, bye.